Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau muka surat 7 dan bahawasanya hukum itu iaitu hukum tu apa dia? Isbatu amrin au nafyuhu, mensabitkan sesuatu pekerjaan atau menafikan dia kan pekerjaan. Seperti kita kata bermula alam ini baharu pada isbatnya, atau alam ini bukan koding pada nafinya. Dan bahawasanya al-hakimu bil isbati wan nafyi imma asy-syar'u wa imma al-'adatu wa imma al-aqlu. Yang hukum dengan isbat itu atau dengan nafi itu ada kalanya syarak, ada kalanya adat, dan ada kalanya akal. Maka dari kerana inilah bahagi hukum itu kepada 3 bahagi. Pertama hukum syarak, dan keduanya hukum adat, dan ketiganya hukum akal. Lah ni kita dok kecek mengenai ilmu. Benda-benda yang sumber-sumber untuk mendapat ilmu kita mengaji dah. Manusia ni nak boleh ilmu ni melalui 3 cara. Pertama melalui panca indera, kedua melalui khabar yang benar, ketiganya melalui akal. Maka apabila manusia nak dapat ilmu, maka ilmu ni terbahagi kepada 2 pula. Ilmu berbentuk tasdik ataupun tasawur. Tasdik ni kita terupa satu benda. Misalnya orang kata handset, kita pun tergambar, oh handset. Ni ilmu peringkat tasdik dipanggil. Kedua, ilmu peringkat tasawur. Tasawur ni ilmu tu mula kita hukum ke satu benda saat ni. Contohnya kita hukum ke alam ini benda baru. Alam kita fahamlah baru tu benda baru. Maka kita hukum ke alam ni baru. Maka tu hukum dia, ilmu tu dipanggil ilmu tasawur. Tasawur hok mula, tasdik baru hukum. Mula-mula dipanggil tasawur, tergambar dulu, lepas tu baru tasdik. Sama ada kita sabit ke satu benda ataupun kita tidak sabit ke satu benda. Zaid basikal. Zaid kita pun tergambar. Tu dipanggil tasawur.
Oh Zaid dia mau tahu. Oh ya orang. Basikal, oh saya faham tu basikal. Okey. Tak ada hubung kait dia basikal dengan Zaid. Tapi kita kata Zaid membeli basikal. Nampak? Zaid tidak membeli basikal. Tu. Tu kita kaitkan di antara basikal dengan Zaid. Nah, jadi Zaid membeli basikal dipanggil ilmu tasdik. Gitu dulu. Maka yang menghukum ke satu benda ada 3 benda. Yang menghukum ke satu benda ataupun yang membuat satu keputusan dalam hidup kita ni 3 benda. Pertama dia kata maksud hukum itu mensabit ke satu benda dengan satu benda. Kita kata Tuhan itu qadim. Kita sabit ke Tuhan dengan sifat qadim. Alam ini benda baru. Kita sabit ke alam dengan benda baru. Nah, hak tu dipanggil hukum. Maka yang menetapkan hukum ini 3 benda. Keputusan dalam kehidupan kita melalui 3 benda. Nah, pertama dia kata nah, ada kalanya dia kata hukum dengan nafi dan isbat sama ada hukum itu ada kalanya syarak. Syarak kata lagu tu. Tu dipanggil hukum syarak. Semaya wajib. Puasa wajib. Zakat wajib. Siapa dia kata lagu tu? Siapa dia waktu ambil keputusan lagu tu? Syarak. Akal tak pernah waktu ambil keputusan lagu tu. Akal tak tahu semaya ni wajib atau tak wajib. Siapa dia pandai-pandai waktu ambil keputusan menyatakan sembahyang itu wajib? Syarak. Benda pertama yang boleh waktu ambil hukum ataupun keputusan. Hukum ni keputusan lah. Nah. Pertama syarak. Sekali pun akal tak boleh nak mikir. Semaya maghrib mesti 3 rakaat. Tak boleh nak mikir pecah kepala buat apa buat 3 rakaat. Kita tak tahu, kalau kita tahu tak perlu fikir. Hak penting syarak dah buat keputusan semaya maghrib 3 rakaat. Tu syarak. Kedua ada kalanya adat kebiasaannya. Hak ni kalau syarak tak mari, syariat tak mari pun adat kebiasaan akan waktu ambil keputusan lagu tu. Makan nasi kenyang. Siapa dia waktu ambil keputusan lagu tu? Akal tak? Adat. Adat kebiasaannya kalau orang makan nasi standard dia semakin kenyang. Makan nasi kenyang. Siapa dia waktu ambil keputusan yang menyatakan setiap kali kita makan akan kenyang. Setiap kali kita minum akan hilang dahaga. Adat kebiasaan. Nah, maka adat juga boleh waktu ambil hukum. Ya. Nah. Ketiganya, benda yang boleh waktu ambil keputusan adalah akal. Akal kita kata, Tuhan itu tunggal. Tuhan mesti tunggal. Tuhan mesti bersifat dengan wahdaniyah, tunggal. Apa tak boleh ke Tuhan tu ramai? Tak boleh. Akal tak boleh terima kalau Tuhan tu ramai kerana bawa banyak masalah. Tuhan itu tidak ada permulaan. Siapa dia waktu ambil keputusan itu? Akal. Syarak waktu ambil juga. Tetapi akal waktu ambil juga menyokong kata hak syarak. Tuhan tidak ada permulaan. Akal tak boleh terima suatu benda yang mencipta segala benda, tiba-tiba dia sendiri bermula. Dia sendiri bermula. Makhluk kalau bermula tak apa, tiba-tiba hak mencipta dia juga ada permulaan. Maka benda yang bermula itu berarti dia asal benda tak ada. Benda tak ada dia asalnya. Maka benda tak ada ni tidak hebat sebenarnya. Hak ada yang hebatnya. Kita sekarang ada tapi kita dulu tak ada. Kita bermula. Maka pencipta kita tak boleh serupa dengan kita. Bermula juga. Nah, kita tak apalah makhluk. Maka akal waktu ambil keputusan kata nak jadi Tuhan mesti tidak ada permulaan. Maka 3 hukum ini kita guna di dalam ilmu tauhid. Hukum syarak pun ada, hukum akal pun ada, hukum adat pun kita guna juga. Dan biasa dalam kitab-kitab ulama khalaf ini cara pengajian sifat 20 lagu ni, maka banyak menggunakan akal. Apa guna akal? Al-Quran pun kita guna. Setiap kita mengaji sifat, start bermula daripada Allah wujud sampai ke kaunuhu mutakallima itu semua ada nas dalil ayat Quran. Maka siapa dia yang engkar sifat 20 jadi kafir. Kerana
Kita guna nas ayat Quran, berarti dia ingkar ayat Al-Quran. Dalil Tuhan ada, dalil Tuhan bersifat kidal, semua menggunakan ayat Al-Quran. Maka apabila dia ingkar satu sifat saja di dalam sifat 20, maka jadi kafir. Apatah lagi kalau dia ingkar 20 sifat hak kita mengaji. Maka 20 kali jadi kafir lagi. Bukan nafi ilmu tu, tapi nafi nas ayat Quran. Sebab setiap sifat disabitkan dengan ayat Al-Quran. So, maka dalam ilmu ulama khalas sifat 20 banyak menggunakan akal. Apa kita guna akal? Apa tak guna ayat Quran? Guna ayat Quran. Tetapi ada orang tak akan percaya. Hatta orang sendiri pun tak akan percaya Quran kecuali dia kena fikir dulu. Kita kalau nak percaya satu-satu benda, mesti kita kena guna akal. Tak boleh kita pergi telai bulat-bulat dengan tak mikir lagu tu, tak masuk akal. Maka kita akan guna akal untuk kita percaya sama ada ayat Quran ke gapo. Orang kafir lagi-lagilah tak sok percaya Quran. Maka cara nak mendakwah orang kafir ni, kita guna akal. Akal ni tu hari sama saja. Kalau akal kata benda ni masuk akal, semua orang kafir pun kata masuk akal. Ya tak ada kata orang Islam saja mikir lagu ni, orang kafir mikir lagu lain. Dak, akal ni tu buat satu sistem, satu benda yang sama saja mikir. Kalau orang Islam kata benda ni mustahil, orang kafir pun kata mustahil juga. Orang Islam kata benda ni boleh jadi, mesti. Orang kafir pun kata mesti juga sebenarnya. Masalah dia tak situ suku pasal, tapi akal tu benda sama sahaja. Sebab itulah ulama-ulama dulu menggunakan akal di dalam berdakwah. Kerana kalau dia guna Al-Quran, orang kafir jauh lagi nak dengar. Apa faedah saya dengar Al-Quran, saya ke tidak, saya beriman dah. Maka ramai pendakwah-pendakwah dulu menggunakan akal. Apabila masuk akal, dia tak boleh nak nafi dah. Berarti kalau menafikan keputusan akal, orang ni tak ada akal. Orang tu membodohkan diri dia. Sebab tu orang kafir katanya dalam Al-Quran, apabila dia masuk syurga, masuk neraka, maka orang kafir kata apa dah? Ma kunna min ashabis sa'i tu. Surah Tabarakah tu. Katanya orang kafir, kalulah kami ada akal, nescaya kami tidak akan jadi ahli penduduk neraka sa'i. Berarti orang kafir tak ada akal, tak ada akal. Kalau dia ada akal, kalau dia ikut akal dia, nescaya dia akan beriman dengan Tuhan. Gapo dia hukum syarak? Hukum syarak. Okey. Lah ni kita masuk sosok. Pertama hukum syarak. Perbahasan mengenai hukum syarak. Sebab kita kena faham sosok lah hukum syarak tu gapo, hukum adat tu gapo, hukum akal tu gapo. Hukum syarak ni gapo? Dia kata huwa kitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bit talab awil ibahati wal af'a wal wad'u lahuma. Wal wad'i lahuma, iaitu tuntut Allah Ta'ala yang bergantung dengan segala perbuatan mukallaf. Ada kalanya dengan talab, minta permintaan suruh, dan ada kalanya dengan ibahah harus, dan ada kalanya dengan dihantarkan bagi keduanya hukum wad'i dipanggil. Jadi apa maksud hukum syarak? Hukum syarak adalah keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkait dengan keputusan dengan perbuatan mukallaf. Yang berkait dengan keputusan perbuatan mukallaf. Mukallaf ni makna dia manusia dan jin. Manusia ni kalau dia bergerak, bertindak, berkelakuan, ada hukum hakal dia. Dia makan, dia minum, dia bergerak, dia bertindak, dia gapo, ada hukum hakal dia. Maka makhluk yang mukallaf hanya dua saja, manusia dan jin. Manusia dan jin. Maka semua perbuatan dia berkait dengan perintah daripada Allah Ta'ala. Sama ada perintah itu suruh. Suruh ni ada dua. Suruh buat dengan suruh tinggal. Kalau ibahah pula harus hukum dia. Tak suruh buat, tak suruh tinggal.
Maka masuk dalam kata talab itu 4 perkara. Masuk daripada kalimah kata syarak suruh ada 4 perkara. Pertama, ijab nama dia. Kedua, an-nadbu. Dan ketiga, tahrim. Dan keempat, makruh. Hak ni suruh belaka. Pertama dipanggil ijab, suruh dengan cara pasti, yakni wajib. Kedua, suruh dengan cara tidak pasti, dipanggil sunat. Ketiga, suruh tinggal secara pasti, dipanggil haram. Keempatnya, tinggal tapi tidak pasti, dipanggil makruh. Fal ijabu talabul fi'li talaban jaziman kal imani billahi wa rasulihi wa qawaidil islami. Maka tuntut ijab itu, gapo dia maksud wajib itu? Tuntut berbuat akan sebagai tuntut yang putus. Suruh buat, suruh yang putus. Tak boleh ngejah, tak boleh ngejah. Semaya, wajib kena buat, tak boleh tinggal. Jangan tinggal. Kalau tinggal, berdosa. Tak boleh ngejah, tak boleh ngejah. Wajib kena buat, pisahlah. Lainlah kalau masalah sakit, masalah musafir, kalau tak ada sebab gapo-gapo, wajib kena buat. Hak ni suruh. Siapa dia suruh ni? Akal suruh, tak syarak suruh. Berarti kalau syarak tak suruh semaya, tak wajib pun kita semaya. Tak payah semaya, tak payah puasa, tak payah gapo. Seperti suruh beriman. Mana? Seperti suruh beriman dengan Allah Ta'ala. Ni syarak suruh. Syarak suruh. Ahli sunnah wal jamaah kata beriman dengan Tuhan ini, percaya kepada Tuhan ini adalah tuntutan syarak. Berarti kalau tak mari syariat, orang tak sapa syariat, orang duduk tepat-tepat tak sapa syariat, maka kalau dia tidak beriman tak berdosa, tak berdosa. Tu Asy'ariyah kita nah. Katanya Mu'tazilah dak. Siapa-siapa dia apa wajib kena beriman dengan Tuhan. Selagi mana dia ada akal, maka wajib kena beriman dengan Tuhan. Kerana tuntutan beriman itu adalah tuntutan akal. Akal, kalau kita duduk saja, kita akan terfikir kata ada sesuatu kontrol diri kita. Kita tengok orang asli. Tak pernah sapa ajaran Islam pun, tetapi dia ada sembah sesuatu. Bapa dia sembah pokok kerana Tuhan letak dah dalam diri, dalam akal dia, mesti dia rasa dikontrol. Hidup dia nak buat sesuatu tak berjadi. Kalau dia tak boleh buat, jadi dah pula. Kalau dia nak gini, bukan hamba kontrol diri hamba. Berarti ada benda kontrol diri hamba. Maka dia mula mencari dalam hutan tu benda yang paling bisa sekali. Apa dia? Dia cari pokok kayu besar. Maka tuntutan untuk mencari Tuhan itu tuntutan akal, katanya Mu'tazilah. Berarti kalau orang tak sapa pun syariat pun, dosa juga dia, dosa. Selagi mana dia ada akal. Ya, sebab akal boleh mikir bab Tuhan kan? Kita akan terasa kita ni dikontrol oleh Tuhan. Kita akan rasa bertuhan. Kawasan-kawasan untuk siapa ajaran Islam kau gapo dia pun orang dok sembuh ada. Ada sembuh ada percaya kepada Tuhan ni. Sekalipun salah tetapi lagu tu kepercayaan kepada Tuhan tu kena ada kata. Maka katanya ahlu sunnah wal jamaah kata dak. Selagi mana syariat tak mari hukum dia tak dosa. Dia tak sembah Tuhan kau gapo dia? Kerana ayat Quran kata wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab ke mana-mana kaum kecuali dia kami mengutus ke seorang rasul. Nah. Dan beriman dengan rasul dia. Hak ni tuntutan syarak juga. Syarak mari barulah wajib beriman. Orang yang waktu tidak kedatangan Nabi seperti ibu bapa Nabi ni tak mari lagi syariat, tak mari lagi utusan wahyu. Nabi umur 40 barulah Nabi terima wahyu. Orang sebelum kedatangan wahyu ataupun zaman kekosongan wahyu dipanggil zaman fatrah. Apa hukum dia? Orang yang tidak zaman-zaman tidak mari Nabi. Maka ahli sunnah wal jamaah kata orang yang hidup pada zaman itu semua masuk syurga. Antaranya dua ibu bapa Nabi. Dua ibu bapa Nabi ni masuk syurga. Ya. Dua ibu bapa Nabi masuk syurga. Dia hidup zaman fatrah. Dia tidak beriman dengan Allah Ta'ala.
tapi dia hidup zaman fatrah, zaman kekosongan Nabi. Semua masuk syurga. Nah, Wahabi yang kata ibu bapa Nabi ni kafir. Masuk neraka dia kata. Berat sungguh dia. Ahli sunnah wal jamaah mengaku. Ahli sunnah wal jamaah kata orang zaman fatrah bukan ibu bapa Nabi. Seluruh orang yang hidup di zaman fatrah itu masuk syurga. Nyedai kok Wahabinya kata masuk neraka. Nah, kerana ada satu hadis Nabi kata abi wa abaki finna. Inna abi wa abaki finna. Ada riwayat kata lagu tu. Nah. Ayah aku dengan ayahmu masuk neraka belaka. Ada seorang tanya, dia kata ya Rasulullah lagu mana ayah hamba Ayah hamba tak ada berimeh denganmu ya Rasulullah. Katanya Rasulullah ayahmu masuk neraka. Jerit kawan tu. Rasulullah kata gini ya. Ayah aku masuk neraka juga. Gitu nak layan. Ada riwayat kata abi ini sumpah. Bi abi terjemah. Demi ayah aku, ayahmu masuk neraka. Maka riwayat itu khilaf ulama. Maka pendapat ahli sunnah wal jamaah semua orang yang hidup di zaman fatrah itu masuk syurga. Berdasarkan ayat Quran kata, saat ni hok kata kami tidak akan mengazab ke satu kaum kecuali kami utus ke rasul. Dan dengan qawaidul Islam, yakni segala rukun Islam yang 5 wajib kena beriman, wajib kena semaya, wajib kena puasa, wajib kena zakat, wajib kena gapo dia? Siapa dia perintah tu? Syariat. Syarak ni ada 2. Pertamanya syarak secara hakikatnya Allah Ta'ala lah. Tetapi syarak yang hak besar kita nampak adalah perintah daripada Nabi. Nabi pun terima perintah daripada Allah. Maka dialah syarik dipanggil. Orang yang membuat hukum syariat ni. Dia kata. Wan nadbu. Apa dia pula? Saat ni wajib. Wajib ni dia tunjuk contoh-contoh. Hak wajib kena buat. Beriman dengan Tuhan, beriman dengan Rasul, beriman dengan rukun Islam. Hak tu benda-benda lagu tu wajib kena buat. Orang tak buat hukum dia berdosa. Ya berdosa. Kedua, tuntutan ni tuntutan an-nadbu dipanggil. Apa maksud nadbu? Talabul fi'li talaban ghaira jazimin ka salatil fajri. Dan yang sunat itu nadbu ni sunat. Tuntut perbuat akan sebagai tuntut yang tiada putus. Yakni tak sungguh sangat. Tak sungguh sangat seperti tuntut suruh semaya sunat subuh. Suruh semaya sunat subuh. Wajib qada tak semaya sunat subuh pun tak apa. Tetapi benda tu suruh ya, tetapi tak putus. Nak buat boleh, tak saya buat pun boleh. Sebab tu pok kita tak buat. Pok kita ni buat hak wajib saja. Kalau hak wajib tak buat pun kita tak semaya. Kita tak sembah Tuhan. Kita ni hamba perikat degil, panggil hamba yang degil. Kena paksa dulu barulah buat. Kalau Tuhan tak paksa semaya, taubat lillah pok kita tak bangun subuh. Ndang tak wajib tu gak subuh bangun buat gapo. Maka kita buat ibadat sekarang dipaksa. Dipaksa kita. Kalau tak wajib bangun subuh, tak imam tak si bangun. Pakai maya zuhur ambo, engko subuh tak wajib tu gak tak bangun, tak sedok koya. Tetapi ada orang siapa perikat suka pula semaya, suka nak menyembah Tuhan. Maka manusia selagi mana hati dia tidak bersih, dia perlu dipaksa. Hak perikat lagi kena rotai pula. Bukan kata sungguh wajib. Ada setengah tu kata, benda ni wajib. Sungguh sikit. Ada tu wayak wajib tak kena ambil rotai pihak pula. Nabi kata, seorang anak apabila umur 7 tahun, kalau dia tidak suruh anak dengan sembahyang ketika umur 7 tahun, ketika umur 10 tahun dia tak sembahyang lagi, pihak dia. Bakpo piak, budak pun piak. Orang lain ni kan kata, budak umur 10 tahun dia tak tahu gapo, bakpo dok piaknya semaya. Nabi Muhammad suruh piak. Bakpo? Kerana budak ni dia tak tahu benda ni molek bagi dia tak tahu, tak boleh mikir lagi. Otak dia tak tahu kok mana-mana lagi. Maka apabila manusia tak guna otak, tak tahu hak mana baik, mana buruk, kita kena ajar dengan rotan. Islam ajar
Manusia ni ada satu peringkat dia tak boleh guna otak. Kadang-kadang hak besar pun tak boleh guna otak juga. Maka kita kena piak. Ya. Apa kena piak? Sebab dia terlampau tak boleh dengar kata. Ada orang kita kata, semaya tak tahu dah wajib. Takut sikit dia. Ada orang tak takut kita kata wajib semaya, wajib mengaji fardu ain. Tak dengar kata pakhla ni tak mengaji. Tak mengaji akidah tak betul semaya. Pakhla ni tak buat. Nak mati lolo pun tak boleh mengaji lagi. Dia kena ambil rotan piak atas belakang. Baru dia sedar, wajib. Kadang-kadang manusia siapa peringkat dipaksa. Ya lagu tu. Tapi orang kalau dia hati lembut dah, kita royak mengajilah Tuhan suruh. Cukup. Kalau Tuhan suruh, hamba buat selalu. Biarlah sunat kau wajib kau berapa dia, tapi Tuhan suka benda ni, hamba buat selalu. Orang peringkat hati lembut. Tapi orang peringkat hati supaya batu, supaya berapa, ada siapa peringkat kita kena jukoh. Ada peringkat kena rotan, ada peringkat kena macam-macam. Bergantung kepada hati masing-masing. Seperti semaya sunat subuh, maka hak ni sunat saja. Tetapi katanya Imam Ghazali sunat dengan wajib ni tolong ya. Sebab hak betul Tuhan suruh. Kita semaya, kau beza semaya fardu dengan semaya sunat. Nama dia ya. Hak penting supaya semaya sunat pun sembah Tuhan hak tu ya. Kau semaya sunat ni sembah hak lain, sembah hak nombor 2 ke, hak nak hak semaya fardu tu semaya hak nombor 1. Sembah Tuhan nombor 1, hak sunat ni moga hak timbalan dia lah, kita sembah timbalan dia, timbalan Tuhan. Ada ke? Tak, supaya tolong ya. Maka begitu juga haram dengan makruh. Tuhan tak suka. Orang sufi kata tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak dengar kata orang tolong ya. Benda tolong ya. Cuma hak tu Tuhan kata haram, hak ni kata makruh. Makruh bodoh dia kata. Orang sufi dia tak beza di antara tuntut tu. Hak kalau larang. So ya larangnya. Kalau suruh so ya. Kerana benda sama saja. Sebab tu bagi orang-orang sufi, dosa kecil, dosa besar tak ada besar berlaku dosa. Demo. Dosa kecil, dosa besar ni kalau kita tengok di dosa, tapi kalau tengok di hak kita buat salah tu, besar selalu. Kita kalau misalnya, kita gurau misalnya, kita nipah kepala orang biasa ya, gurau-gurau dia. Cutera kita pergi di istana nipah agung. Nipah kepala agung lagu mana perasaan? Yang berkah dia boleh ambil masuk ISA tiba-tiba kata kawan ni teroris. Apa? Tipah kepala agung. Padahal kita duk gurau semacam agung kita duk tipah kepala. Ngan siapa dia mau buat? Salah ke apa dia amu duk gurau semacam tipah kepala? Mu tahu tak siapa dia mu duk tipah kepala tak ni? Agung tu. Maka dosa lagu tu juga. Dosa besar, dosa kecil, supaya tolong ya. Sebab mu buat salah dengan Tuhan. Tak ada istilah kalau dosa kecil ni kali mu buat salah dengan orang lain. Timbalan dia. Kalau tu dengan dosa besar, dengan dia sendiri. Tak. Tu pandangnya orang sufi. Hak ni takrif menurut ilmu usul fiqh. Sebab tu ilmu-ilmu ni macam-macam ragam, macam-macam jenis. Takrif ini macam-macam versi ada. Menurut ilmu ni lagu ni, menurut ilmu ni lagu ni. Jangan waksa saja ngaji ni nah. At-tahrimu talabul kaffi anil fi'li talaban jaziman kasyurbil khamri. Dan tahrim pula yakni haram itu tuntut teguh, jangan buat. Bukan kata suruh tinggal. Ada yang kata pahala tinggal maksiat. Tinggal maksiat berarti buat dulu baru kena tinggal. Orang kata ni. Supaya misalnya demo nak boleh pahala tinggal minum arak. Demo kena minum arak dulu. Baru kita tinggal minum arak. Baru boleh pahala tinggal. Siapa dia ajar demo tinggal maksud dia lagu tu. At-tarku bermakna jangan buat. Tinggal-tinggal sini jangan buat awal-awal lagi. Ya demo kata. Demo tak boleh pahala tinggal minum arak. Amba dulu behal minum arak dulu. Lepas tu amba tinggal baru boleh pahala tinggal minum arak. Demo mengaji kitab Taurat, Zabur, Injil mana kata. Masuk tinggal sini jangan buat awal-awal lagi. Ada orang pergi tinggal tu, tak boleh pahala, dia kena tinggal baru boleh pahala. Sesak dah lah. Lagu tu. Jadi masuk tinggal sini jangan buat. Daripada berbuat, tegah daripada berbuat, jangan buat. Sebagai tuntut yang putus seperti minum arak. Minum arak ni hukumnya tak boleh. Tak boleh ngajah. Minum arak ni. Kecuali jika berlaku masalah. Tu pun jarang sangat berlaku dibenarkan minum arak ni. Ada ulama kata minum arak ni tak boleh. Sekalipun kita sakit kalau kita gapo, maka kalau minum arak tak boleh. Kerana apa? Kerana arak ni kalau dia minum,
dia akan menyebabkan benda lain. Kita akan mabuk, kita akan hilang akal, kita akan buat tindakan yang mungkar lain. Ya beza. Nah, obat ni kena campur dengan arak. Mencampur dengan arak obat ni jadi pening ambonya. Jadi buat benda lain. Beza obat ni kita campur dengan najis. Tak apa. Sebab apa? Sebab kalau makan najis, akal kita molek. Tak ada jadi punuh gapo dia lagi. Nah, tapi kalau campur dengan benda-benda memabukkan, ada ulama kata tak boleh. Campur dengan arak lah gapo dia. Nah, walau setitik arak ni hukum dia najis, maka najis masuk dalam minuman, tidak dibenarkan minum. Haram kerana manusia tak boleh makan najis. Bukan kata makan, ambil najis cuma di pipi. Ambil najis campur dengan alat makeup cuma di pipi. Lah ni kan macam-macam. Benda-benda yang ada unsur najis, campur tak makan tapi cuma di muka. Hukum dia haram juga kerana melomorkan tubuh manusia dengan najis ni haram. Manusia ni dia satu bangsa. Ayat Quran kata walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam dengan cara kehidupan dia bersih. Tak bolehlah main najis lagu tu nya. Sebab tu alat-alat makeup yang campur dengan najis tak boleh pakai. Sebab apa? Melomor tubuh dengan najis nah. Bau wangi dah dia campur dah. Maka haram guna, haram guna. Nah. Wal karahatu talabul kafi anil fi'li talaban ghaira jazimin ka qiraatil Qur'ani fir ruku'. Dan yang karahah makruh, tuntut tegah daripada buat sebagai tuntut yang tidak putus. Larangan tapi larangan tak sungguh sangat. Boleh buat dosa, tak dosa. Tetapi dilarang. Ada larangan ni tidak jadi kau dosa. Seperti membaca Quran dalam rokok. Makruh hukum dia kita baca Quran dalam rokok. Kita rokok, patut baca Subhana Rabbiyal Azim, kita baca Yasin, kita baca surah Al-Mulk situ. Makruh. Bila kau balik baca Quran? Ketika qiyam. Sebab itulah mazhab Syafi'i semaya afdal tulul qunut. Lama diri. Tu dalam mazhab Syafi'i. Panjang sekali hak afdal semaya diri itu lama. Kerana ada bacaan Al-Quran. Manakala mazhab Hanafi pula semaya paling afdal, paling lama sujud. Sujud. Kias betul apa? Tapi sujud lama. Kerana ada hadis Nabi kata kedudukan hamba paling dekat dengan Tuhan adalah ketika sujud. Maka Imamul Hanafi pilih kata semaya kalau sujud lama lebih afdal daripada qiyam lama. Imam Syafi'i pilih qiyam lama lebih afdal daripada sujud lama. Sujud sebentar tak apa. Yang penting diri caci itu lama. Kerana apa? Kerana seafdal-afdal wirid adalah Al-Quran. Maka dia hanya dibenarkan baca ketika qiyam, ketika diri. Ketika rokok makruh, ketika sujud makruh. Nabi kata ketika qiyam banyak ke baca Al-Quran, ketika rokok banyak ke bertasbih. Ketika sujud banyak ke berdoa. Lagu tu. Maka makruh dalam mazhab kita ketika rokok baca ayat Quran. Dan makna ibahah pula, gapo dia haruh-haruh ni gapo dia? Hiya iznu syar'i fil fi'li wa tarki min ghairi tarjihin li ahadihima 'alal akhari ka aklil khubus wa lubsil kutun. Nah, iaitu gapo dia maksud haruh-haruh ni? Haruh ni maknanya boleh buat dosa pun dok, boleh pahala pun dok. Suruh pun dok, larang pun dok. Haruh. Demo nak buat terpulang kepada demo. Cuma buai masa kadang-kadang benda haruh ni mungkin benda tak boleh pahala, patut ngejah sikit boleh jadi pahala. Ulama kata benda haruh ini benda hak tak ada dosa, tak ada pahala sekalipun menurut syariat tak jadi masalah, tetapi menurut ahli sufi benda ni rugi. Satu kerugian. Sepatutnya kita boleh buat pahala. Patut tiba tak buat pahala, rugilah gitu saja. Ibarat daripada mengharuhkan oleh syarak. Syarak kata boleh buat. Pada berbuat dan meninggalkan dia ke perkara saat ni dengan ketiadaan berat salah satu daripada keduanya, suruh pun dok, tinggal pun dok, larang pun dok, dosa pun dok, pahala pun tak ada berlaku boleh. Supaya kita duduk selo, duduk nonton, duduk menerak, duduk goni, tak apa, haruh hukum kita. Nah.
Atas yang seperti memakai roti, makan nasi kabu, makan gula, makan nasi air dingin. Oh, sudah. Bagi ukur harus. Nah. Dan memakai kain benar. Kutung ni kapah lah. Ikut kita lah. Kutung ni nak pakai kain kapah ada cotton kan, kain cotton. Kain kapah boleh, nak pakai liang boleh. Ikut kita lah terpulai kepada kita belaka. Dan makna wada'i itu wallahu a'lam. Nak mengaji bab hukum pun payah nak apa nah. Pas lagu mana nak jadi ulama zaman dulu lagu mana lah ilmu dia. Kita nak baca ilmu dia pun malah. Malah nak guna otak nah, malah nak mikir, malah nak gapo. Tengok mengaji bab hukum nak mengapa ilmu usul fiqh pun payah dah. Saya ada tengok satu video sebelum makan dia baca doa makan dan di akhir doa dia baca waliyatalattaf. Boleh ustaz cerita tentang amalan kalimah waliyatalattaf? Oh, sudah ya ni. Gapo dia ni? Ayat Quran dalam surah Al-Kahfi waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Ni antara amalan-amalan siapa dia yang nak tahu amalan ni ada racun kodok ni. Kita nak tahu makan ni ada minuman ni ada racun kodok, kita baca waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Apabila kita baca, kita dekat ke minuman tu ke muka kita, kita tengok hidung kita. Nampak kodok gambar hidung kita, rupa kita misalnya dalam air. Air melu ni tak nampak. Ya kalau air teh nampak lah. Air sejuk kau kita nampak muka kita. Kalau tak sama jangan minum air ni ada racun. Tu waliyatalattaf. Nah. Wala yushiranna bikum ahada. Cerita Ashabul Kahfi selepas daripada dia tidur, maka salah seorang daripada dia bangun, maka lapar ramai-ramai, katanya salah orang, ambo nak pergi beli barang kedai nak makan, pun kita lapar. Tidur berapa ratus tahun? 300 tahun tidur. Tak lapar lagu mana, kita tidur setengah hari lapar megi tu. Jadi bangun lapar, maka sore nak pergi beli, maka sore tu pesan. Dia kata waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Dia pesan bab makan. Dia pesan apa dia? Mugi slow-slow. Nak pergi beli tu mugi senyap-senyap. Waliyatalattaf maknanya berlemah lembut. Jangan worry kesal. Kita sekarang diburu oleh raja. Dia duk ingat zaman pemerintah raja kafir. Sekarang tukar jadi raja Islam dah. Maka dia pesan kok guru dia nak pergi beli tu, dia kata waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Mugi tu berhati-hati sikit supaya orang sore abuk la yushiranna bikum ahada, sore sabuk pun tak boleh kesal pok kita ni. Maka ayat tu ambil sempurna dalam bab racun. Orang tua dulu baca ambil sempurna berkat ayat Quran pesanan daripada Ashabul Kahfi kepada guru dia dalam bab makan, takut ada orang tahu kita ni kumpulan ni demo nak bunuh kau kita ke gapo. Tu cerita dia. Tak ada Quran, tak ada hadis, ikut demo lah, demo nak pakar Wahabi pun ikutlah. Salah kau kalau wirid kita berbeza dengan wirid Nabi selepas solat. Sebagaimana hok ada dalam kitab Hisnul Muslimin. Mana lebih baik beramal direct daripada hadis sahih dengan hok daripada guru-guru kita. Gini. Bab amalan ataupun wirid ataupun doa bergantung kepada diri kita. Ingat, doa ini keedah dia ataupun wirid-wirid atas keperluan kita. Kalau kita sakit, wirid kita wirid orang sakit. Kalau kita orang segar, wirid orang segar. Kalau orang susah, ada permintaan wirid-wirid hok Nabi ajar belaka. Maka jangan kita ikut wirid orang. Wirid bergantung dengan keperluan kita. Berdoa, kita nak permintaan. Wirid-wirid ni kadang-kadang doa. Maka sesuai dengan orang lah. Nabi dia buat secara umum, baca secara umum. Maka kalau orang sakit, dia banyak ke wirid lagu ni. Orang nak bomo, ada wirid dia. Orang nak orang sakit, kena sihir, ada wirid dia. Maka, hok mana afdal? Hok Nabi suruh. Nabi juga suruh wirid ni. Permintaan dengan Tuhan ni tak syarat ikut Nabi. Keedah dia doa itu, kalau ikut Nabi nyanyi. Tok Imam boleh kau dok pergi rumah saya apa? Anak saya nak masuk universiti minta doa biar berluluh lah. Nabi tak doa lagu ni. Bi doa lagu ni. Tak boleh doa, tak boleh doa.
Anak saya nak ambil SPM, doa untuk lulus SPM. Berdoa lagu ni, untuk doa kita. Saya nak jadi mufti, boleh doa tak jadi mufti ke, jadi dekan ke. Tak boleh doa tu. Bidoah belaka. Ambil PhD, nak minta jadi boleh PhD. Tak boleh bidoah belaka. Gitu ke? Jangan buat bodoh tahap tu ke. Nabi ada larang kau doa orang berdoa nak minta dengan Tuhan. Ada Nabi hak kau dak? Kau aku ayat minta saja. Hak tak minta pun jangan minta. Ada Nabi ayat lagu tu. Lepas tu wirid kau apa dia menurut keperluan orang. Jadi siapa dia dalam suasana lagu ni, doa dia lagu ni. Misalnya lepas pada semaya dia sakit kau apa dia ayat kursi kau apa dia. Ayat kursi ni suruh lepas pada semaya. Jadi hok daripada tok-tok guru kita pun ambil daripada wirid Nabi juga. Ni Hisnul Muslimin ni saya tak tahu siapa dia dah pengarang dia, nama apa dia tak ingat. Al-Qahtan kau apa dia tak ingat dah. Hisnul Muslimin ni doa-doa perlindungan kepada orang muslim. Maknanya amalan-amalan untuk berubat macam-macam lah. Ikut demo lah nak baca asal jangan baca kitab Taurat Zabur. Baca hak molek tak ada masalah. Doa ni hak molek. Jangan baca kitab Hindu sudah. Sekiranya sedang solat berjemaah, makmum sebelah tiba-tiba jatuh, gelepar tak sedar diri. Mana lagi afdal berhenti ataupun solat terus. Tengok keadaan. Kalau kawan tu gelepar dok tarik kain tu imam tu rombok kain tu imam, okey ambil dia, berhentilah seorang dua, berhenti ambil selesai ke orang tu. Tapi kalau lepas sore jatuh pun dia senyap kerah gitu tidur dalam email gitu. Biar dia lah kita semaya tak ada masalah. Tapi kalau siapa perikat mengganggu, ngamuk jadi ke? Jadi hatu, jadi gapo duk pakai duk tarik kain orang tak boleh tu. Hatu kena pegang dia tu kok nyelo. Orang penting kena ada seorang urus. Tak apa kita berhenti ke semaya kita, tak ada masalah. Ustaz ada orang kata tahlil tak sapa kepada si mati. Dia siap bawa dalam kitab fiqh minhaj haji lagi. Ya Imam Syafi'i kata apa-apa baca tak akan sapa kepada si mati. Tapi sebelum ni kita rajin dengar ustaz kata boleh sapa gini. Masalah sapa tak sapa hamba tak tahu bukan kerja hamba. Apa tanya hamba? Tanya malaikat lah. Munggo kerja dia je sapa. Maka tanyalah fiqh minhaj haji ko fiqh tak Syekh Rabbana mana. Dia tahu secara yakin ke tak? Kerja dia je siapa pahala. Kalau dia kata tak sapa tu. Tak ada orang berani nak pastikan sampai tak sampai pahala. Sebab bukan kerja dia. Kalau dia jawab pun menurut menurut pihak yang dia ambil sumber saja. Pasti tak. Bukan kerja dia. Dia mau yakin supaya Isa saat ni dia terima. Tak pun. Sebab dia mau buat juga. Lepas tu apa wirid dia mau baca lepas pada semaya. Kalau dia mau tahu tak terima, dia buat juga. Adakah semata-mata apabila benda kita tak pastikan terima tak terima kita tak buat? Bukan kerja kita. Kalau ada benda-benda yang boleh menolong si mati, buat. Sapa tak sapa, terima tak terima, suruh Tuhan. Hak penting kita sedekah, kita baca Quran, tentu dah boleh pahala. Sapa-sapa tu suku pasal suruh Tuhan. Maka ulama berkhilaf. Ada kata sapa, ada kata tak sapa. Jadi benda tu kena terima lah. Jangan kata pasti lagu tu tak sapa. Kalau kita demo kerja ada biasa telefon malaikat. Ambo klik ngatik sana ni siapa dah? Tak siapa. Tak siapa rugi kamu. Ada gitu. Buat saja lagu tu. Fiqh minhaj haji ni bukan kitab muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ya kitab baru sahaja. Kitab sangat ringkas. Kena rujuk kitab-kitab muktabar dalam mazhab kita. Ada yuyu buat manhaj. Dalam mengaji fiqh guna fiqh minhaj haji. Tapi kitab ini terlalu ringkas dan tidak muktamad dalam mazhab kita. Cari kitab-kitab muktamad dalam mazhab kita. Bagaimana boleh amalan ijazah zikir? Contohnya amalan baca bismillah 75, selawat 1000 kali. Bagaimana boleh amalan ijazah ni? Mai mana ni kata kali? Bagaimana boleh ada amalan ijazah zikir? 75 ni berdasarkan pengalaman orang yang beramal. Apabila buat lagu ni, boleh lagu ni. Maka dia pun izin menurut apa yang ia amal. Kadang-kadang ijazah tu hanya sampai kepada guru sahaja. Kerana berdasarkan pengalaman dia, sama ada dia dapat ilham ke, dia dapat gapo. Tak semestinya rujuk kepada sampai ijazah ni sampai kepada Nabi. Sama ada ijazah tu sampai kepada pengarah ataupun pencetus kepada amalan ni. Seperti amalan zikir, amalan gapo dia, siapa kepada contohnya siapa kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Sekat tu. Tak sapa kepada hadis Nabi, tak ada. Tak syarat ijazah tu, maksud ijazah tu sampai kepada Nabi belako. Ijazah ni maksud dia izin untuk beramal dengan amalan tu.
Tak semestinya amalan hak sapa kepada Nabi saja boleh dibaca. Ada kata benda tak sapa ke Nabi, baca buat apa dia? Nah, baik baca hak sapa ke Nabi, tidak syarat juga. Zaman Nabi sahabat dulu rekod sendiri doa. Doa iftitah, doa iftitah. Tai Nabi semaya, Nabi tak baca doa iftitah. Tiba-tiba ada sahabat yang rekod sendiri doa iftitah. Lepas tu, benda-benda lagu tu lepas pada Nabi semaya, Nabi cari, siapa dia ada baca doa pelik-pelik saat ni tak? Maka sahabat sudah. Nabi marahlah kata. Maka sahabat tu kata, saya ya Rasulullah. Takutlah muka Rasulullah kata, macam takut Rasulullah marah. Rasulullah kata pandai-pandai rekod doa. Aku tak ajar lagi. Maka Nabi kata, hamba tengok 70 malaikat berlomba nak tulis amalan saat ni dan pintu langit terbuka. Ada Nabi marah? Tak. Bapa sahabat tu pandai-pandai rekod doa depan Nabi. Kalau dia tahu amalan ni tak boleh direka, nescaya dia akan baca Nabi sudah. Kalau sahabat tu faham, kata hak Nabi saja boleh ikut, hak bukan Nabi tak boleh ikut, amun nak reka tak boleh, nescaya sahabat tak reka. Dan banyak lagi amalan-amalan sahabat buat. Nabi iktiraf sahaja. Nah, mana nak ajar kata boleh reka, doa-doa kau gapo, asal tidak bercanggah maka dibenarkan. Zaman Nabi pun Nabi iktiraf. Dia kata dulu ni tak ada Nabi, pasal apa dia nak iktiraf doa demo? Dalam ayat tu, dalam hadis tu, kok kita faham boleh direka doa. Nah, selagi mana tidak bercanggah. Kalau salah sahabat tak buat awal-awal lagi. Ustaz betul kau Nabi baca subhana rabbiyal azim. Dalam rokok subhana rabbiyal a'la. Kalau kita tambah wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hok mana baca yang lebih afdal? Hok banyaklah baca lebih afdalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi lebih banyak. Sama-sama ada riwayat. Ada Nabi baca subhana rabbiyal azim saja. Ya, ada. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, ada. Jangan baca surah kita lah. Ada riwayat lain lagi menyatakan. Maka nak baca hok mana-mana pun boleh berlaku. Wirid dan doa ini terpulang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi boleh pahala. Lebih banyak daripada subhana rabbiyal azim. Apa beza perkara sunat dengan perkara sunnah? Gini, dalam mazhab, dalam 3 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali kata sama. Sunat dengan sunnah ni sama. Sunat dengan sunnah ni sama. Yakni setiap benda dapat pahala sunat dan sunnah. Dia panggil. Dalam mazhab kita, okey, benda ni boleh pahala. Sekalipun tak ada hadis, tak ada hadis. Nabi tak buat, bukan daripada sunnah Nabi, tapi benda ni boleh pahala. Dia panggil sunat. Tetapi dalam mazhab Maliki, kalau benda itu bersumber ke hadis, dia panggil sunnah. Kalau benda tu boleh pahala, tapi tak boleh tak bukan daripada hadis Nabi, dia panggil mustahabun. Benda yang disukai. Maka semua tu boleh pahala? Ya, boleh pahala. Tu khilaf istilah saja. Hak penting benda tu sunnah dengan sunat tu boleh pahala. Benda yang boleh pahala. Macam bid'ah. Bid'ah terbahagi kepada 2. Bid'ah baik dengan bid'ah jahat. Bid'ah jahat macam kumpulan Wahabi. Dia tak ada zaman Nabi dan dia menyesatkan. Tu bid'ah jahat. Bid'ah hasanah pula, ahli sunnah wal jamaah misalnya. Lagu tu. Mohon ijazah selawat 149 dalam kitab Lum'atul Aurat. Ambil ijazah selawat 149 daripada kitab Lum'atul Aurat. Sebagaimana hamba terima daripada Baba Abdul Hamid bin Haji Daud Pondok Seligi. Yang ambil daripada Tok Dalo. Banyak lagi lah hamba ambil daripada beberapa orang baba yang riwayatnya sapa kepada Tok Dalo. Dan sambung kepada pengarah dia Tok Wei Ali Kutah. Apa hukum seorang suami membayarkan dia sedang berzina dengan isteri sendiri? Berzina lagu mana dengan isteri pula? Mana? Macam duk minum air melo. Minum air melo koya minum arak misalnya. Apa hukum dia? Minum melo khayal itu berdosa. Ya dosa di khayal saja, perbuatan tidak berdosa pun. Support tidur dengan isteri, tiba-tiba khayal dengan perempuan lain. Dosa di khayal tu ya. Isteri tu tetap halal bagi kita. Ada kata jadi dia mau dapat dosa zina sebab dia mau khayal dengan perempuan lain. Dok. Dosa di khayal itu saja kerana akal kita telah buat maksiat. Gitu.
Mengenai istighfar untuk kaum muslimin muslimat, adakah muslimin muslimat terdahulu juga termasuk dalam istighfar tersebut? Gini, kita minta astaghfirullah lil mukminina wal mukminat. Aku minta maaf untuk orang muslimin dan muslimat. Ho ada lah ni, ho hidup lah ni. Kalau nak sebut mati, yang hidup ataupun yang mati kena tambah al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup daripada mereka ataupun yang mati. Tapi kalau muslim yang muslimat, ho hidup lah ni. Lah ni berapa orang Islam ni? 1 million ada. 1,000 juta ada. Ikutlah. Setiap kali kita sebut lagu tu dapat pahala sebanyak mana bilangnya orang Islam lah ni. Sekali kita sebut astaghfirullah al mukminina wal mukminat dapat pahala 1 million. Contohnya lah kalau orang Islam 1 million. Adakah boleh orang-orang dewasa panggil budak tu ustaz? Sekiranya budak tu banyak ilmu, budak kecil, alim kita panggil ustaz, boleh? Kita sunatlah panggil lagu tu, menghormati ilmu yang ada pada dada dia. Boleh orang tua pun. Dah lama saya dengar ustaz. Kerja pun kali kubur mendapat pahala sehingga hari kiamat. Betul ke? Kerana tak tahu maksud dia ni. Dah kerja kali kubur. Demo last kali gali kubur. Masa sebelum kiamat sikit lagi. Jalan dapat pahala sampai hari kiamat lah. Kau apa dia ni tu? Buat benda kebajikan sampai kiamat boleh pahala. Jadi tu email sampai kiamat pun boleh pahala. Masuk ke apa kiamat ni? Maknanya tu balas macam sampai ke hari kiamat lah. Gitu maksud dia kali. Bila kau boleh berwuduk untuk solat Jumaat bagi mengalami kecing dedah. Masuk bel tu boleh dah. Masuk bel tu boleh dah. Adakah dikira khatam Al-Quran saya habis belajar mengaji Al-Quran dengan ustazah secara online? Boleh, tak ada masalah apa. Boleh pahala khatam Al-Quran. Benarkah Imam Syafi'i tidak suka kepada ahli sufi? Imam Syafi'i itu wali abdal dah. Tak ayah sebut dia suka ke tak suka. Dia tu masuk kumpulan tu dah. Ada yang kata dia tak suka tu menipu, Wahabi ada buat kayak kita lagu tu. Dia mau tahu mana dia pernah saing dengan dia. Dia mau tahu cara hidup dia. Lebih pada orang-orang sufi pok kita lagi ni. Kehidupan dia tu. Maka dia tu sufi dah. Dia lagu mana supaya demo? Cari PhD. Dah. Mana ada. Kau ambil CJ gelenyar nak cari jawatan, kau nak cari pengaruh, nak cari gapo. Tak ada. Imam Syafi'i. Balik sana sufi. Tiba-tiba dia kata Imam Syafi'i benci sufi. Benci sufi lagu mana? Adalah kata-kata Imam Syafi'i kata, siapa dia bersaing dengan orang sufi, tak ada siapa sehari jadi bodoh. Dia kata tengok Imam Syafi'i kata. Jangan saing orang sufi jadi bodoh. Gapo dia maksud kata dia? Kita sampai bila nak rasa bijak? Tu tak terima pendapat orang tu. Belajar jadi bodoh gak sikit-sikit. Ni hidup orang duk kata dia mau pandai, dia mau periksa boleh semacam, boleh imtiaz pula. Boleh mumtaz pajerah. Apabila lagu tu tak terima pendapat orang, belajar jadi bodoh gak sikit. Duduk dengan orang sufi, pandai tahulah hidup kita lagu mana. Belajar tawaduk. Tak sampai sehari jadi pandai dah. Manusia yang merasa pandai tu tak pandai sebenarnya. Wa fauqa kulli zi ilmin alimun. Katanya Nabi Yusuf, atas daripada orang alim ada lagi hok maha alim. Dok rasa dia pandai sekali, bijak sekali. Tak kenali bodoh lagi kata Allah Rabbi. Dia ngaji 4 tahun, tak kenali ngaji 40 tahun. 40 tahun pula bodoh, 4 tahun pula cerdik. Cikgu besar naik kuda. Kau besar, kau bodoh. Lagu tu. Wallahu a'lam. Fatihah.